Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-37, iaitu mengenai anak-anak Yakub. Mari kita bermula. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yakub menetap di negeri Kenan. Dahulu bapaknya Ishak tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Inilah kisah keluarga Yakub. Yusuf, anak Yakub yang berumur 17 tahun, menjaga kawanan kambing dan domba bersama dengan saudara-saudaranya, iaitu anak-anak Bilha dan Zilpah, gundik bapaknya. Yusuf memberikan laporan kepada bapaknya tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada semua anaknya yang lain kerana Yusuf dilahirkan ketika Yakub sudah tua. Pada suatu hari, Yakub membuat sehelai jubah yang sangat cantik. Apabila saudara-saudara Yusuf nampak bapa mereka lebih menyayangi Yusuf, mereka membenci Yusuf sehingga tidak mahu bercakap baik-baik dengan dia lagi. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Apabila dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka bertambah benci akan dia. Inilah yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Cuba dengar mimpi aku. Aku bermimpi kita semua berada di ladang dan sedang membekas gandum. Lalu bekas gandum aku berdiri tegak. Kemudian bekas-bekas gandum kamu mengelilingi bekas gandum aku. Lalu sujud kepada bekas gandum aku itu. Lalu saudara-saudara Yusuf berkata kepadanya, "Kau fikir engkau akan menjadi raja dan berkuasa atas kami?" Oleh itu mereka semakin membenci Yusuf kerana mimpi dan kata-katanya. Kemudian Yusuf bermimpi lagi. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi lagi. Aku nampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepada aku." Mimpi itu diceritakannya pula kepada bapaknya. Lalu bapaknya menegur dia. "Mimpi apa ini? Kamu fikir aku, ibu kamu dan saudara-saudara kamu akan datang dan sujud menyembah engkau?" Saudara-saudara Yusuf iri hati kepadanya, tetapi bapaknya tetap memikirkan mimpi itu. Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Ayat 12. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Syikim untuk mengembalakan ternakan bapa mereka. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergilah ke Syikim, tempat saudara-saudara kamu, dan menggembalakan ternakan kita." Yusuf menjawab, "Baiklah, ayah." Bapaknya berkata, "Lihatlah bagaimana keadaan saudara-saudara kamu dan ternakan itu. Kemudian baliklah dan beritahu aku." Demikianlah Yakub menyuruh Yusuf pergi dari lembah Hebron. Tidak lama kemudian, Yusuf sampai di Syikim. Semasa dia berjalan ke sana kemari di padang, dia bertemu dengan seorang lelaki.
Lelaki itu bertanya kepadanya, "Apa yang kamu cari?" "Saya mencari saudara-saudara saya yang sedang menggembala ternakan," jawab Yusuf. "Tolong beritahu saya di manakah mereka berada." Orang itu berkata, "Mereka sudah pergi dari sini. Saya dengar mereka berkata hendak pergi ke Dotan." Oleh itu, Yusuf berangkat untuk menyusul saudara-saudaranya. Dia menjumpai mereka di Dotan. Dari jauh, mereka nampak Yusuf. Dan sebelum dia sampai kepada mereka, mereka berkomplot membunuh Yusuf. Mereka berkata satu sama lain, "Itu dia, si tukang mimpi datang. Marilah kita bunuh dia dan campakkan mayatnya ke dalam perigi yang kering. Nanti kita katakan dia ditekam oleh binatang buas. Kita lihatlah apa akan berlaku dengan mimpinya itu." Ayat 21. Reuben mendengar rancangan mereka. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. "Janganlah bunuh dia," katanya. "Campakkanlah dia ke dalam perigi di padang gurun ini. Tetapi jangan cederakan dia." Reuben berkata begitu kerana dia bermaksud menyelamatkan Yusuf dan menyuruh dia pulang kepada bapaknya. Apabila Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, dengan kasar mereka menanggalkan jubah Yusuf yang sangat cantik itu. Kemudian mereka menyeret Yusuf dan mencampakkan Yusuf ke dalam perigi yang kering. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba mereka nampak Khalifah, orang Ismail dari Gilead, yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Unta-unta mereka mengangkut rempah-rempah dan damah. Yahuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah keuntungannya membunuh adik kita dan merahsiakan pembunuhan itu? Mari kita jual aja dia kepada orang Ismail itu. Tidak usah kita sakiti dia. Bagaimanapun dia tetap adik kita." Saudara-saudaranya bersetuju. Apabila beberapa orang pedagang Midian lalu, Yusuf dikeluarkan oleh saudara-saudaranya dari perigi. Kemudian mereka menjual dia kepada orang Ismail itu dengan harga 20 keping wang perak. Yusuf dibawa oleh pedagang-pedagang itu ke Mesir. Apabila Reuben kembali ke perigi itu, dia tidak menjumpai Yusuf di situ. Dia mengoyak pakaiannya kerana sedih. Dia balik kepada saudara-saudaranya dan berkata, "Anak itu tiada lagi di situ. Apakah yang harus aku lakukan sekarang?" Kemudian mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing itu. Mereka membawa jubah itu kepada bapa mereka dan berkata, "Kami menjumpai jubah ini. Adakah jubah ini kepunyaan anak ayah?" Ayat 33. Yakub mengenali jubah itu, lalu berkata, "Benarkah ini jubah anak aku? Dia sudah ditekam binatang buas. Aduhai anakku, Yusuf sudah mati dicarik-carik binatang." Yakub mengoyakkan pakaiannya kerana sedih, lalu memakai
kain guni. Dia meratapi anaknya itu berhari-hari lamanya. Semua anak Yakub, baik lelaki maupun perempuan, datang menghiburkan dia. Tetapi dia tidak mahu dihibur. Yakub berkata, "Aku tidak akan berhenti berkabung bagi anak aku sehingga aku mati." Demikianlah dia terus-menerus berkabung bagi anaknya Yusuf. Ayat 36. Sementara itu, di Mesir, orang Midian sudah menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai raja yang menjadi ketua pegawai istana. Ya. Bila orang merancang yang tidak baik, Tuhan akan melindungi anak-anak kepunyaannya. Ya. Ini adalah Kejadian babak ke-37. Apa yang terjadi kepada Yusuf. Sekian, terima kasih. Shalom.